nikmat dalam bentuk hissi ini ialah nikmat yang dikecapi oleh fizikal kita. Nikmat yang dia diperolehi oleh fizikal kita ini, jasad kita, ada dua. Nikmat keselesaan hidup. Cuba lihat, kita dulunya bawa kita kancil ataupun proton saga. Bila balik kampung jauh-jauh, tiba kampung pun tu sakit urat, letih, sakit pinggang. Tapi setelah tukar kereta Alphard, seronok bawa, terasa nikmat tu. Tak letih lah, bawa 5 jam pun tak letih lah sekarang. Sebab apa? Sebab nikmatnya kereta tu. Nikmat rumah ada aircon, ada cushion, rumah besar, luas, cucu-cucu berlari di halaman rumah, seronok tengok. Itu semua nikmat yang dikecapi oleh fizikal kita. Makan, minum, berpakaian. Kedua, nikmat bebas daripada mudarat. Itu pun nikmat. Terselamat daripada bencana. Mungkin kita ni atuk-atuk marah cucu-cucu makan tu bersepah-sepah. Anak cucu kita makan pisang sebelum tidur, buang kulit pisang merata-rata. Kita pun kata, malas aku cakap, biarlah bersepah-sepah lah. Berbuih dah bercakap, suruh kemas rumah. Tu nampak tu kulit pisang tu. Berbetulan pula malam tu pencuri pun masuk rumah, terjun daripada tingkap, terpijak kulit pisang, tu terseluh kaki dia. Tu nikmat tu. Bebas daripada rumah dirompak, disamun. Pencuri pun kita pula tolong pimpin dia keluar rumah. Itu nikmat. Selamat daripada wabak COVID. Itu nikmat tu. Dan nikmat kedua itu nikmat dalam bentuk maknawi, yakni spiritual, penambahan rohani, rezeki ilmu, rezeki ibadat, rezeki ketenangan jiwa, hati kita, damai kita dengan kehidupan. Sekarang kita ni banyaknya hidup kita ni berperang dengan kehidupan kita. Ini tak puas hati, itu tak kena, tidak meredai, tidak sabar, iri hati semua manusia. Jadi kalau bertambah ilmu, bertambah amal, bertambah khusyuk, bertambah taqarrub ila Allah, bertambah tenang, itu nikmat bentuk maknawi, spiritual. Dan nikmat terhindar daripada, terjauh daripada maksiat, tidak melakukan maksiat, tidak melakukan mungkar, itu satu nikmat. Bermakna kalau dibahagikan dua, nikmat terbagi pada dua, nikmat bentuk hissi yang manfaat untuk fizikal, dan nikmat yang kedua itu nikmat dalam bentuk maknawi, yakni pada jiwa kita. Secara kasarnya, secara halusnya terbagi perempat lah semuanya. Dua pada fizikal, dua pada jasmani, pada spiritual kita. Jadi tuan-tuan yang mulia, daripada nikmat yang Allah beri ini, yang berterusan tidak henti-henti, ada pun yang mensyukurinya itu amat sedikit. Walaupun dengar kuliah, ingat, faham, tahu, tetapi partikelnya untuk mensyukuri itu amat sedikit. Disebut juga dalam Al-Quran, wa qalilun min ibadish syakur, sedikit benar daripada hamba-hambaku yang bersyukur. Jadi seseorang yang dapat bersyukur tu Masya Allah.
luar biasa. Pilihan Allah, anugerah Allah. Maka untuk mendatangkan timbulnya sifat syukur pada diri kita ini, sentiasalah latihkan, didik diri kita ini, hati kita ini supaya memandang Dia. Kerana tidak ada sesuatu pun dalam dunia ini tidak datang daripada Dia. Semua daripada Dia. Cuba lihat. Diri kita, Dia yang cipta. Roh kita, Dialah juga yang meletakkan dalam jasad. Gerak tubuh badan kita dan beribadat, Dia yang gerakkan. Ilham nak melakukan ketaatan, Dialah juga yang mencurahkan. Diberikan kekhusyukan, diberikan kemanisan, kelezatan dalam ibadat, Dialah juga. Jadi ada tak dari bukan daripada Dia? Ada? Tidak, semua daripada Dia. Maka didiklah diri kita ini memandang bahawa kesemua itu anugerah daripada pihaknya, bukan daripada pihak kita. Latih begitu. Kita duduk kuliah, kita faham. Sekarang cuba latihkan, kita ingat Dia. Semuanya daripada Dia, bukan daripada kita. Ya. Cuma kita ni terhijab, sedangkan sepatutnya tak terhijab. Kerana tak mungkin sesuatu yang tiada itu menghijab yang ada. Tak mungkin sesuatu yang tiada itu menghijab yang ada. Yang tiadanya kita. Yang wajib ada tu Dia, Allah Ta'ala. Ya. Tak mungkin. Ya. Tetapi kenapa terhijab, tidak melihat ke arah dirinya? Ini dikarenakan nafsu membawa cermin agar memandang diri. Nafsu itu membawa cermin memandang diri. Kita duduk depan cermin, nampak siapa? Nampak diri kita. Nafsu itulah dia mengajak supaya memandang diri. Aku soleh, aku berilmu, aku tahu, aku beramal, aku membantu, aku yang bermasyarakat, aku yang menjalankan kebajikan, semuanya aku. Akhirnya 40 tahun beribadat, yang disembahnya adalah aku. Tuhannya aku. Apa sahajalah yang mana disembah selain pada Allah, itulah berhala. Sama ada nampak bentuk objek ataupun tidak. Maka disitulah ulama-ulama sufi, ulama usuluddin, ulama tauhid itu meletakkan bahawa syirik itu ada dua. Syirik jali dan syirik khafi. Syirik jali, syirik yang mana jelas terang dengan i'tiqadnya, dengan perbuatannya, yang boleh menyebabkan jatuhnya kepada kekufuran, kufur akidah, murtad, waliyadzubillah min zalik. Maka untuk kembali pada Islam itu, dia kena mengucap balik. Seandainya mati akan murtad, maka hukumnya tidak wajib dimandikan, tidak wajib disolatkan, malah ditanam di mana tempat pun, hatta boleh dibuang di tepi jalan. Ini kedudukan orang yang murtad. Tidak boleh ditanam di perkuburan orang Islam. Seandainya ditanam, maka hendaklah dikeluarkan, digali, keluarkan mayatnya dan dibuang saja tepi jalan, biarlah anjing menggonggongnya pun tak apa. Itu kedudukan orang murtad. Di segi hukumnya begitu. Ya. Ada pun syirik khafi, syirik yang tersembunyi, ianya ada pada diri seorang itu, walaupun zahirnya nampak saleh, nampak warak, nampak berilmu, tetapi syirik inilah yang menghapuskan segala pahala ganjaran yang hendak diberikan pada diri seseorang. Dengan syirik inilah timbulnya riak, ujub, takabur, iri hati, hasad dengki,
tamak dan sebagainya. Setiap insan, setiap Muslim itu kena tahu. Setelah kita tahu yang mana wajib beramal, kena tahu juga apakah perkara-perkara yang merosakkan amal. Kita jaga senaman untuk kesihatan, jaga pemakanan, tak makan roti putih, tak makan nasi putih, tak makan gula putih, tak makan garam putih, tinggalkan minyak, tinggalkan apa saja benda-benda yang bentuk dijual dalam bentuk tin, kotak, semua makan tu kita tak makan. Bagus jaga kesihatan tu. Tetapi dalam masa yang sama kita perlu tahu juga jika makan sesuatu perkara, apakah yang memudaratkan kita. Jadi kena tahu bahawa kita senaman, tetapi jika pemakanan tak dijaga, tak seimbang. Kita jogging, kayu basikal, lepas kayu basikal 3 jam, berhenti kedai mamak, teh tarik, roti canai, nasi lemak. Ada manfaat apa-apa dalam senaman kita? Tak ada. Kita jaga senaman, tetapi rokoknya sebelum senaman, berhenti rehat sekejap senaman, isap rokok lagi, lepas senaman pun rokok juga. Jadi kena tahu bahawa apakah yang manfaat untuk diri seperti senaman, dan juga kena tahu apakah yang memudaratkan diri seperti tidak jaga pemakanan. Begitu juga kita tahu tentang syarat ibadat, rukun ibadat, tetapi apakah perkara yang membatalkan pahala ibadat kita? Antaranya ialah adanya keakuan diri. Daripada keakuan itulah timbulnya riya, ujub, takabur. Dan ini adalah sesuatu perkara yang wajib dibersihkan daripada diri kita, tuntutannya. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sesungguhnya beruntung orang-orang yang membersihkan, menyucikan dirinya, dan malanglah mereka yang mengotorkannya. Maka tuntutan ayat di sini menjelaskan bahawa wajib kita, setiap individu itu, membersihkan diri kita daripada segala penyakit-penyakit yang merosakkan jiwa kita dan membatalkan pahala. Kaedah kita di sini, setiap amalan yang terima Allah pastinya sah. Tetapi bukan setiap amalan itu diterima Allah. Setiap amalan yang terima Allah, minta maaf ya, setiap amalan yang terima Allah pastinya sah. Tak mungkin Allah terima amalan yang batal. Setiap amalan terima Allah pastinya sah, tetapi bukan setiap amalan yang sah itu diterima Allah. Kita tahu syaratnya solat, rukunnya solat, sunat-sunat dalam solat, perkara-perkara yang makruh dalam solat, perkara-perkara yang membatalkan solat, kita tahu, kita beramal dengan sempurna. Tetapi amalan yang sempurna itu pada hukum fiqh belum tentu lagi diberikan pahala, belum tentu lagi. Sebab itu setelah kita mendalami ilmu fiqh, hendaklah kita mendalami ilmu tauhid dan juga tasawuf. 3 rangkai ilmu yang wajib dipelajari, yang telah dijadikan sebagai ilmu fardu ain bagi setiap mukallaf yang baligh dan berakal ini: ilmu fiqh, ilmu tauhid, ilmu tasawuf. Kalau ilmu fiqh itu ilmu nak menceritakan tentang cara beribadat, adapun ilmu tauhid itu akidah, pegangan yang jitu, yang mantap, yang padu bagi pelaku yang melakukan ibadat. Adapun tasawuf itu pula memelihara ibadat kita daripada tercalar, daripada ditolak. Maka ketiga-tiga ilmu ini wajib dipelajari oleh setiap mukallaf yang baligh dan berakal. Kita tahu dari segi hukum fiqh, pakaian ada najis, solat tak sah. Baik, ini peranan ilmu fiqh. Kain koyak
ternampak aurat, tidak sah. Bergerak anggota besar 3 kali berturut-turut, batal. Itu fiqh punya bicara. Tetapi apakah yang membatalkan pahala ibadat kita, ibadat solat tu contohnya? Yang terhalang daripada mendapat kerahmatan, yang terhalang daripada mendapat keberkatan, dikarenakan ada perkara yang menghalangnya, yakni hati yang penuh dengan penyakit-penyakit. Kalau badan kita, jasad kita sakit, kita cari ubat, cari doktor, ada hospitalnya. Kalau hati yang sakit, dah makan ubat ke belum? Nak makan ubat kena minta nasihat doktor. Doktor lah yang berhak meletakkan berapa banyak ubat nak diberi makan dan bila timenya, masanya nak makan. Pagi berapa biji, lepas makan tengah hari berapa biji, sebelum tidur berapa biji, itu doktor yang meletakkan sukatan dosnya tu. Kita tak boleh pakai teori sendiri. Mungkin makin banyak makan ubat, makin tambah sihat. Jadi kita pun ubat 1 botol, kita minum terus. 1 beg ubat pil, biji, kita makan terus. Adakah membaikkan kita? Malah mungkin memudaratkan kita. Jadi makan ubat pun ada dos dia. Jadi kita ada penyakit hati, nak makan ubat ada dos dia. Jangan terus rasa menyesal, rasa bersalah, tiba-tiba daripada pagi sampai petang berzikir saja kerja, tidak sara anak hidup, sara keluarga pun tidak, bermasyarakat pun tidak, berzikir terus. Nanti di short itu, ada wire terputus tu nanti. Nak ubat diri kita ini perlukan ubat, tetapi ubat itu perlu diberi oleh doktor. Siapakah doktor dalam rohani ini? Itulah para murabbin, para mursyidin, pendidik rohani. Adakah semua para asatidzah, para guru-guru, mereka itu level mereka, tahap mereka itu mursyid? Tidak. Kaedah kita di sini, setiap muallim itu, setiap mursyid itu dia muallim, tetapi bukan setiap muallim itu mursyid. Pendidik rohani, setiap pendidik rohani itu dia muallim, kalangan ulama, tetapi bukan setiap kalangan ulama itu mursyid pendidik rohani. Malah mungkin para asatidzah, para alim ulama juga, mereka berhajatkan di segi ilmu mereka dah selesai, di segi ilmu mereka dah hebat, tetapi untuk mendapatkan kesucian jiwa hati itu masih lagi memerlukan seorang lagi murabbi, seorang lagi guru yang levelnya yang dipanggil mursyid lagi murabbi, murabbi lagi mursyid, pendidik rohani, pendidik jiwa yang agar jiwa itu disucikan, agar jiwa itu dinaikkan. Mesti ada tingkatan kan, tingkatan rohani itu. Siapakah yang mempunyai kebolehan, kepakaran untuk menaikkan kedudukan makamnya murid? Tidak lain tak bukan mereka yang berstatuskan arif billah, ahli makrifat, ahli hakikat. Maka sohbah ataupun berteman dengan orang seperti ini amat disarankan agar kita juga memperolehi jiwa rohaninya seperti mereka itu. Wa kunu ma'as-sadiqin, hendaklah kamu bersama orang siddiq. Quran menyarankan kita supaya kita sering bersama dengan orang yang jujur dengan Allah, orang yang mukhlis, orang yang ikhlas, orang yang takarrub, orang yang dekat dengan Allah. Maka hampirlah orang-orang seperti ini untuk mendapatkan keberkahan, untuk mendapatkan limpahan. Rohani mereka akan membimbing rohani kita supaya pergi pada Allah Ta'ala. Kalau kita sebut saja mendekati orang yang muqarrab, orang yang mendekati Allah, mungkin di segi kefahaman kita, mendekatkan diri dengan Allah itu dengan memperbanyakkan amal. Ini fahaman kita lah, fahamannya orang awam.
Tetapi para sufi itu bukan makna mendekatkan diri itu dengan memperbanyakkan amal. Tetapi yang dikatakan muqarrabin itu, orang yang dekat dengan Allah itu yang memiliki ciri-ciri, identiti, akhlak seperti Allah Ta'ala. Allah itu Rahman. Maka si Fulan ini, si hamba ini memiliki sifat Rahman. Allah itu Rahim, memiliki sifat mengasihi. Si Fulan ini, yang si hamba ini mempunyai sifat mengasihi. Allah tu Ghani, kaya, lagi Wahab, Maha Pemurah, suka memberi. Maka hamba ini juga dia kaya, kaya dengan harta, kaya dengan akhlak, kaya dengan ilmu, dan dia juga memberi. Allah itu namanya Ghafur. Si hamba ini juga mempunyai sifat memaafkan, mengampunkan. Allah itu namanya Syakur. Maka si hamba ini pun mempunyai sifat syakur itu, sentiasa bersyukur pada Allah Ta'ala. Jadi watak pribadi seseorang yang menghampiri kepada wataknya pribadi Allah Ta'ala, maka ini panggil orang muqarrabin, orang yang dekat dengan Allah. Bukan hanya dilihat pada amal yang banyak. Dan janganlah tersalah faham juga di sini. Jangan pula dikatakan menuduh orang yang sufi itu, orang tasawuf tidak banyak beramal. Bukan itu maksudnya. Jadi golongan yang tak suka tasawuf, apabila membaca kitab tasawuf yang mengatakan Allah tidak lihat pada amal tetapi lihat pada hati, maka mereka mentahmah, menuduh orang tasawuf itu malas beramal. Itu salah faham. Bertambah keruh lagi apabila orang yang berjalan atas jalan tasawuf, perjalanan sufi, yang mana memang tak beramal, itu pun menambah lagi kekeruhan, menambahkan lagi fitnah. Itu pun salah faham juga. Bukan maksudnya lihat pada hati, tak lihat pada amal dengan mengurangkan amal. Tidak begitu. Kita dituntut untuk terus beramal. Kerana para ahli hakikat, ahli makrifat, mereka punya amalan berterusan. Kerana ibadat itu, amalan itu, itulah cara hamba berinteraksi dengan Allah. Bagaimana nak berinteraksi dengan Allah? Dengan ibadat. Datangnya Ramadan, puasa. Inilah cara kita berinteraksi dengan Allah. Masuknya waktu solat, inilah cara kita berinteraksi dengan Allah. Ada lebihan harta, kita bersedekah, ini cara kita berinteraksi dengan Allah. Jaga kebajikan keluarga, beri nafkah, menolong masyarakat yang susah, inilah cara kita berinteraksi dengan Allah. Tentang ibadat ini maklum, yang Allah lihat setelah kita golongan yang banyak ibadat ni dilihat pada hati. Maka ibadat yang sebanyak-banyak ibadat yang kita lakukan itu ibadat yang ada Allah, yang diterima Allah. Sebab itulah boleh dikatakan tak lihat pada amal, tapi lihat pada hati, lihat pada batinnya. Bukan bermakna meninggalkan amal atau mengurangkan amal. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita tahu bahawa ibadat ini untuk Allah. Semua kita yang beribadat ini mengatakan ibadat untuk Allah. Tetapi para sufi itu memahamkan ibadat untuk Allah itu hanya Allah sahaja. Tidak ada selain daripada Allah. Apakah selain daripada Allah? Syurga, pahala, neraka, kubur bercahaya, murah rezeki, itu selain daripada Allah. Para sufi memahamkan bahawa ibadat untuk Allah itu hanya Allah sahaja, bukan penciptaan Allah. Pahala ciptaan Allah, syurga ciptaan Allah, neraka ciptaan Allah, kubur bercahaya, mudah urusan,
mudah rezeki. Itu semuanya ciptaan Allah, bukannya Allah. Namun ulama meletakkan garis panduan bagi tingkatan-tingkatan rohani manusia ini. Untuk orang awam, jika mereka beramal kerana syurga, maka dapatlah syurga. Beramal kerana pahala, dapatlah pahala. Tetapi di sisi orang sufi, beramal kerana Allah, dapat nur, cahaya. Hati itu bercahaya. Terus dilimpahkan cahaya, maksud saya di sini ialah petunjuk. Terbuka, tersingkap hati hanya melihat dia, tidak melihat pada amal. Kerana amal itu anugerah Allah. Kita ini, jasad dan roh, ini anugerah Allah. Ilham nak beramal, anugerah Allah. Amal itu sendiri pun anugerah Allah. Khusyuk, manis, lazat dan beribadat, itu pun anugerah Allah, bukannya Allah. Ia adalah anugerah. Perbezaan antara anak kecil dengan anak yang dewasa, anak yang matang. Anak yang kecil itu penat ibu buat kuih. Dipelawa, meh makan kuih ni. Anak si kecil, dia ambil kuih, dia makan. Sedapnya kuih. Ambil lagi tangan kiri pun ambil, berlari ke depan. Depan rumah bergaduh pula dengan adik-adik yang lain. Dia ambil kuih, dia makan kuih, dipuji kuih. Lari dia, tinggalkan. Nanti lapar, cari lagi ke dapur, ambil kuih, makan kuih, puji kuih, kuih sedap, lari ke depan lagi. Itu anak kecil. Adapun anak yang matang, yang balik daripada universiti, cuti-cuti semester, balik nakkan makan makanan ibunya. Bila makan saja kuih tersebut, Mama, pandai Mama masak, pandai Mama buat kuih. Lain cara memuji. Anak kecil puji kuih, anak yang matang puji ibu dia. Berbeza tu. Manakah hati ibu lebih tenang? So, tentu ibu pun lebih sejuk hatinya, lebih tenang dengan anak yang matang itu. So, tentulah si ibu tu mesti ada meletakkan satu cita-cita, impian nak berikan hadiah pada anak yang matang ni. Dalam hati, walaupun tak sebut, tetapi dalam hati ibu tu akan mengatakan, nanti lulu peksa nanti nak belikan motor, nak belikan rantai kalau nak perempuan, anak lelaki belikan motor. Tapi anak yang minta tak sesudah ni, mak aiskrim, mak nak layang-layang, mak nak duit, tak beri menangis. Kita pun, pening budak seperti ni. Kita beri juga, bukan tak beri. Anak kita menangis-nangis nak roti, beli roti. Menangis nakkan basikal, beli basikal. Menangis nakkan aiskrim, kita belikan aiskrim atas kemurahan kita. Begitulah kita dengan Allah Ta'ala, manusia dengan Allah Ta'ala ini. Ada yang tak matang. Buat solat duha, sejak ambil ijazah solat duha daripada ustaz, solat duha tu dia fikir nak kaya, luluskan projek pasir, menang dalam pilihan raya. Ini kan tak matang ni. Bila kalah dalam pilihan raya, kecewa. Dia kan budak-budak kan. Baca surah Waqiah, projek tak masuk, kecewa. Budak-budak tu kecewa. Tetapi anak hamba yang matang itu, dia bukan mengisahkan tentang apa akan dapat daripada amalan itu. Dia hanya kisahkan pemberi amal, yakni Allah. Jadi hatinya itu hanya Allah. Tidak menilai, tidak mengira, tidak mengambil tahu tentang apa Allah nak beri. Dia hanya angkat takbir solat duha, selesai. Dia hanya buka Quran, baca surah Waqiah sebelum tidur, selesai. Pergi haji umrah kerana Allah, selesai. Semayang berjemaah 27 ke, 28 ke, 29 ke, tak kisahlah, selesai. Hanya Allah saja. Itu lebih tenang.
Maka Allah sudah pastinya dalam rahsia ilmunya itu nak beri pada hamba ni apa terserah pada Allah. Sebab kita ni hamba. Hamba ni ada gaji. Kalau bibi memang ada gaji. Tapi hamba tak ada gaji. Malah mungkin dilemparnya makanan di pasir. Hamba makan makanan di pasir itulah. Mungkin disuruh berjemuran, tidurnya di kandang unta. Itu hamba. Jadi, manusia, diri seseorang yang dah duduk makam hamba ini, hakikat hamba, tak kisah susah macam mana pun, sakit macam mana pun, derita macam mana pun, ya Allah Ta'ala sudah redha saja dengan Allah. Inilah hamba. Apakah pakaian hamba? Pakaian hamba itu hauqalah. La haula wa la quwwata illa billah. La haula, tiada daya. Anil maksiyah, an tarkil maksiyah, untuk meninggalkan maksiat dan mungkar, illa bi'ismatillah, melainkan pemeliharaan Allah. Kita tak buat maksiat mungkar bukan sebab ilmu, ya, bukan. Ilmu tu hanya info saja. Ini haram. Kan orang tahu kan rasuah tu haram kan? Tahu kan? Tahu. Mengumpat tu dilarang kan? Tahu. Tapi mengumpat tak? Terima tak rasuah? Terima. Sebab apa? Ilmu, info sahaja. Tapi kalau tidak dapat pemeliharaan Allah, akan buat juga. Jadi manusia tak buat mungkar dan maksiat bukan kerana ilmu, tetapi kerana apa? Allah pelihara. Allah pelihara. Wala quwwata, dan tiada kekuatan ala ta'ah, di atas mendirikan ketaatan, illa bi'aunillah, melainkan dengan bantuan Allah. Tak buat maksiat mungkar sebab Allah pelihara, buat taat sebab Allah bantu, itu saja. Maka inilah yang perlu dibawa pada diri kita dan penghayatan setiap hidup kita. Dapat datang ke masjid, solat berjemaah, Allah bantu. Duduk dalam masjid tak mengumpat, tak memfitnah orang, Allah pelihara. Dapat bangun malam, dapat bersedekah, ya Allah bantu. Tak minum arak, tak buka aurat, ya Allah pelihara. Semuanya Allah lah. Allah yang anugerahkan kita, bukan kita. Jika beginilah cara kita memandang, cara kita menghayati, insya-Allah bebas daripada riya, ujub, takabur, sentiasa rendah diri dan setiap penapasannya. Mungkin di hati tuan-tuan akan tertanya, macam mana nak dapat benda tu? Payah tu. Bahawa hari ini pun tersedarlah, oh banyak benda yang silap sebelum-sebelum ini. Tuan-tuan yang mulia, kita perlukan doktor untuk ubat penyakit itu sebelum kita makan ubat. Doktor itulah yang dipanggilkan murabbi lagi mursyid. Perlukan pendidik rohani itu. Perlukan bantuan, perlukan panduan, perlukan bimbingan. Tak dapat tidak. Bagaimana nak cari mursyid, pendidik rohani ini? Sebab dilihat, kalau nak diukurkan pada serban, ramai orang pakai serban. Jemaah tabligh pakai serban, Pak Haji pakai serban, budak pondok, budak tahfiz pakai serban. Adakah yang pakai serban itu mursyid? Tak. Kalau nak lihat pada janggut, ramai pakai janggut. Non-Muslim pun boleh janggut juga. Ya. Orang agama lain pun boleh janggut juga. Kalau nak diukurkan, mungkin mursyid itu jalannya menunduk pakai tongkat, ramai lagi jemaah yang sakit gout pakai tongkat juga. Ya. Kalau nak dikirakan pandai berpidato, kita tiap-tiap tahun ada keluar PU semua keluar, da'i keluar. Adakah semua itu mursyid? Tak. Mereka yang meninggalkan bidang arena artis boleh berceramah juga. Adakah itu mursyid? Tak.
Hatta kita sesama kita pun banyak dengan YouTube. 2 tahun PKP dengan YouTube je, kuliah tak ada. Pandai juga berceramah tu nanti. Adakah itu mursyid? Tak. Adakah dia lihatkan tekun beribadat? Itu mursyid? Belum. Macam mana nak tahu? Maka ulama memberikan satu saranan panduan. Memang tak boleh kenal mursyid itu melalui pakaiannya, melalui watak zahirnya, tak boleh. Maka ulama menyarankan supaya bulatkan hati, hendakkan Allah, jujur hendakkan Allah, maka Allah akan buka lorong-lorong untuk bertemu dengan mursyid tersebut. Itu saja. Kerana zahir manusia, kalau diukurkan serban besar, ramai ulama serban besar. Nak diukurkan kepada ilmu yang tinggi, ramai ulama ilmunya tinggi. Nak ukurkan segi akhlak, ya, secara zahirnya ramai yang mempunyai akhlak yang baik, akhlak yang terpuji. Tetapi adakah mereka itu statusnya sebagai murabbi? Belum tentu lagi. Kerana murabbi itu, mursyid itu orang yang telah bebas daripada syirik khafi. Akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, berpegang pada Quran dan Sunnah, dan mempunyai pengalaman menjadi murid di bawah bimbingan guru mursyid itu. Dan yang keempatnya, memang diberikan irsyad, keizinan untuk menterbiah orang lain. Ini sanad. Dalam menterbiah pun ada sanad. Ilmu ada sanad, menterbiah pun ada sanadnya. Jadi kalau orang yang tidak memiliki sanad terbiah, cuba terbiah orang lain, nanti punah nanti. Tak layak orang yang tak pernah menjadi murid tiba-tiba nak menterbiah murid. Itu tak mungkin akan berlaku begitu. Kita dulu duduk bertahun-tahun, duduk terima terbiah guru dulu. Barulah kalau izin guru ada, barulah boleh terbiah orang lain. Kalau tidak, tidak. Tak mungkin orang yang ada penyakit boleh mengubat orang lain, tak mungkin. So tentu orang yang sehat sahaja yang boleh mengubat, tahu tentang sakit-sakit, bagaimana cara nak olahkan penyakit tersebut. Jadi dalam tempoh ini, sebelum datangnya mursyid dalam hidup kita, maka disarankan yang kedua, yakni memperbanyakkan selawat atas junjungan besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah sebagai murabbi, mursyidnya seseorang insan. Jika tidak ada lagi guru yang panggil mursyid itu datang dalam kehidupan dirinya. Ya, mudah-mudahan tuan-tuan yang mulia, dengan sentuhan tazkirah pada pagi yang mulia ini, dapat membukakan minda kita, melapangkan hati kita, agar diluruskan tumpuannya hanya untuk Allah. Betulkan itu saja. Kita tidak ada urusan tentang mengira pahala-pahala. Kita tidak ada urusan dalam bagaimana nak buka pintu syurga. Kita tidak ada urusan bagaimana nak menambahkan rezeki kita. Dan tuan-tuan pun tahu, dalam hadis pun menyebutkan, apabila roh ditiupkan kepada bayi yang sudah berusia 4 bulan dalam rahim ibu itu, sudah ditetapkan 4 perkara: rezeki, jodoh, ajal, untung baik dan buruk. Dah maklum kan benda tu? Kenapa, macam mana boleh kita kata solat duha tu tarik rezeki lagi? Sebab rezeki dah siap dah. Orang kafir itu tak pernah sembahyang duha. Orang yang tak solat 5 waktu pun tak pernah sembahyang duha. Pelik kalau sembahyang 5 waktu tak buat tapi solat duha kuat. Itu pelik tu. Tetapi rezeki mereka ada je. Pemaksiat, pemungkar, pencuri, penyamun pun rezeki masih lagi, rezeki itu ada. Justru itu jangan bimbang tentang rezeki. Jangan bimbang tentang rezeki bukan dengan makna duduk saja-saja. Tapi kena ada usaha ikhtiar sebagai lorong untuk disalurkan rezeki itu.
Ya memang kalau tak kerja pun memang ada rezeki pun. Anak kecil kerja, tapi makan terus, menangis je dapat. Tak pandai bercakap pun, menangis je dapat susu. Kita sebab dah lama tak bangun malam menangis lah, tak dapat-dapat. Tuan-tuan pencen kerja tak? Kerja apa? Kerjanya cocok ATM je, keluar duit dah. Tak buat solat duha pun, cocok keluar duit. Pencen tu. Kerja apa dia? Tak ada kerja. Ada rezeki. Suri rumah. Tak kerja pun duduk rumah je. Ada rezeki. Orang gila, ada rezeki dia, cara dia lah, cara orang gila punya makan. Tak kerja apa pun, kerja jalan-jalan, tidur-tidur tepi-tepi jalan, ada rezeki dia. Jadi jangan risaukan tentang rezeki. Kita hanya ibadat sembah Allah saja. Jadi bagaimanakah Ustaz dengan ada nampak kontra di sini? Sebab ada hadis menceritakan solat duha murah rezeki, baca waqiah indah pintu rezeki. Bagaimana? Para sufi itu apabila membaca hadis, bukan hanya sekadar baca hadis dan terjemah, itu bukan. Para sufi itu membaca hadis tetapi dengan penuh penghayatan. Sebenarnya apa yang Nabi sebutkan, ini cara memandanglah. Para sufi pandangnya lain. Orang dah matang, pandangannya lain. Orang yang celik hatinya, pandangannya lain. Hadis Nabi yang menceritakan tentang buat ini dapat itu, buat itu dapat ini, ganjarannya bagian-bagian, nak menceritakan tentang kemurahan Allah, kekayaan Allah. Itu supaya kita ibadat hanya mengagungkan Allah yang hebat, yang maha pemurah itu. Ada pun orang yang tak matang, rohani tak matang, dia hanya beramal kerana ganjaran itu. Lepas tu tanya ustaz pula, ustaz, kalau saya beramal selawat ni berapa pahala dia? Selawat tak lagi dah tanya pahala. Tak masuk kerja lagi. Gaji saya bila nak beri? Macam mana bos? Majikan. Kita ada pekerja, staff. Dah lah, baru masuk kerja 2-3 hari. Dah masuk kerja 2-3 hari pun, itu pun punch card ni pun merah, lambat masuk kerja. Tiba-tiba tanya, bos, bulan ni gaji berapa Kamu belum buat apa-apa pun dah minta. Ini kita pun nak beramal. Ini amalan Syekh Abdul Qadir Jilani. Kebetulan pula tu potongan surat risalah lama dah, kitab lama kan, terkoyak. Faedah dia, tak boleh faedah, tapi faedah ni dah hilang. Apa dapat? Ustaz tahu tak amalan ni apa dia? Saya ni kitab ni terkoyak ustaz, macam pahala dia apa? Beramal lah kerana Allah. Urusan pahala urusan Allah, bukan urusan kita. Anak-anak kecil kan, tolong basuh kereta ayah, kapet-kapet tu nanti vacuum, letak gantung kat tembok tu ya. Nanti ayah nak beri apa, itu kan budak kecil kan begitu. Belum buat kerja apa pun dah minta-minta. Kita dengan Allah Ta'ala janganlah begitu. Sebab itulah Imam Abu Hasan Asy-Syadzili berkata, jangan berteman dengan anak kecil berusia 90 tahun. Macam mana tu? Usia tu memang 90 tahun tapi otaknya tak matang. Jangan berkawan dengan orang seperti ini. Maksudnya apa? Para sufi inginkan diri kita matang pada rohani dalam beribadat. Orang yang matang ibadatnya, ya Allah, selesai. Jangan kisahkan tentang pahala. Cukup kita tahu pahala solat berjemaah 7 kali ganda. Ya maklum dah, cukup. Tuan-tuan datang ke surau, ke masjid pagi ini, ada teringat pahala ke tidak? Tak teringat kan, kita hanya datang je. Yang kita ingat apa? Bawa sejadah, bawa emas, itu yang kita ingat. Pahala tak ingat. Rasa-rasanya Allah beri pahala tak? Kemurahan Allah, Allah akan beri pahala insya-Allah. Akan dapat insya-Allah. Langkah setapak kita itu digugurkan pahala
diberikan digugurkan dosa, diberi pahala, naikkan 1 darjat. Ya, Allah akan beri. Itu tugas Allah. Jadi kita hanya ibadat sahaja. Berdakwah, ini ibadat. Tentang hidayah urusan Allah, jangan campur. Jangan masuk campur. Kita bekerja, itu ibadat. Jangan campur tentang masalah rezeki, itu urusan Allah. Urusan kita belajar, urusan Allah memberikan kita faham. Jadi biar kita tahu mana bahagian hamba, mana bahagian Allah Ta'ala. Mudah-mudahan dengan kuliah tazkirah ini dapat membangkitkan semangat kita dalam ibadat dan mendidik hati kita supaya fokus pada Allah SWT sahaja semata-mata. Hidup ini makin lama, makin singkat, kematian itu sudah pasti. Berapa tempoh masa ini dah tinggal bakinya sedikit sahaja untuk kita. Maka carilah Allah. Allah lah penyelamat kita dunia, di kubur, di alam barzakh, di padang mahsyar, dunia akhiratnya semua daripada Allah Ta'ala. Jadi insya-Allah bermula bulan depan kita akan mula baca kitab baru dah. Hari ini kira macam mukadimah lah. Setelah panjang cuti semester kita. Jadi naikkan semangat sikitlah, betulkan niat, betulkan tujuan kita belajar hanya untuk Allah. Dan insya-Allah pada bulan depan kita akan buka kitab baru insya-Allah. Nakifuna walhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi ajma'in. Allahumma iftah lana iftari fi wa ansur alaina wa rahmatu wa zakkina ma sina ya dzal jalali wal ikram ya fatah ya alim iftah lana fasan qaribah. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'min rahmatika ya arhamar rahimin. اللهم اجعل نفوسنا مطمئنة تؤمن بلقائك وتقوم بعطائك وترضى بقضائك. اللهم أحينا الإسلام والسنة وتوفنا على الإيمان والتوبة. اللهم نزه قلوبنا أن تعلق بمن دونك وجعلنا منكم من تحبهم يحبونك. تحصنا بأزل والجبروت واعتصمنا برب الملكوت وتوكلنا على حي الليل يموت. اللهم اصرف عنا هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطاعون والطاعون البلاء بلطفك يا لطيف يا خبير انك على كل شيء قدير. اللهم نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سأسقط من رحمتك يا الراحمين. وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الفاتحه.